Kisah Nabi Muhammad SAW, seorang yang pemaaf. Nabi Muhammad SAW keluar berdakwah ke Taif. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya keluar berdakwah ke Taif, mereka telah diberi layanan yang buruk dan kejam. Penduduk Taif telah melontar batu kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Akibat lontaran batu tersebut, Rasulullah SAW telah mendapat luka dan berdarah. Namun Rasulullah SAW tetap berlapang dada dan memaafkan perbuatan penduduk Taif itu. Padahal sebenarnya baginda Rasulullah SAW boleh memohon kepada Allah SWT supaya menghukum orang yang menzalimi baginda. Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf yang tinggi dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, melihat pada kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat pemaaf yang tinggi dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain, maka InsyaAllah hari ini kita belajar tentang pelajaran yang ke-8, iaitu pemaaf, akhlak tahun 3. Anak-anak yang dikasihi sekalian, apakah pengertian pemaaf? Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Maknanya bila kita buat salah dengan orang, jangan menunggu orang memaafkan kita. Lebih baik kita maafkan kesalahan orang lain. Mari kita tengok apakah dalil bersifat pemaaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Yang bermaksud, dan perbuatan kamu bermaaf-maafan itu lebih hampir kepada takwa. Maknanya, ya anak-anak sekalian, mempunyai sifat pemaaf lebih hampir kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 237. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah SWT menambah kepada seorang hamba yang pemaaf, yang mempunyai sifat pemaaf itu, melainkan ia beroleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Fadilat pemaaf. Yang pertama, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kelebihan yang kedua, disukai ibu bapa, guru dan rakan. Bersifat pemaaf mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain, dan jiwanya akan menjadi tenang. Yang terakhir, kelebihan pemaaf ialah dapat menghindarkan pergaduhan. Apakah akibat tidak bersifat pemaaf? Yang pertama, dimurkai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Akibat tidak bersifat maaf, tidak disukai ibu bapa, guru dan rakan. Hidupnya sentiasa dalam kegelisahan. Jiwa dia pula akan menjadi tidak tenteram. Dan akibat tidak bersifat maaf boleh menimbulkan pergaduhan. Tahukah anak-anak sekalian, Allah SWT dan Rasulullah SAW suka kepada orang yang pemaaf dan benci kepada sifat dendam. Sentiasalah memaafkan kesalahan rakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.